Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wasahbihi wa barik wasallim ajmain. Apa khabar semua? Okey, bertemu kita sekali lagi dalam siaran FB Live bersama saya Aizat Ismail. Okey, saya sekarang berada di rumah macam biasa, dah pukul 9.30. Jadi malam ni alhamdulillah tak ada apa-apa gangguan ataupun apa-apa appointment. Jadi dapatlah saya pulang awal ke rumah dan sempatlah saya tengok anak saya mengaji sekejap tadi. Bolehlah kita bersiaran dengan segera dan tidak ada apa-apa yang mengganggulah perjumpaan saya dengan anda semua pada malam ni. Okay, dan saya mendoakan dan mengharapkan agar anda semua berada dalam keadaan sihat walafiat, ceria-ceria selalu bersama keluarga, dan mungkin ada yang baru nak menjamu selera tu, silakan teruskan, sambil-sambil menjamu selera tu boleh je tengok siaran live saya ni. Dan mungkin ada juga di kalangan anda yang mungkin baru je pulang daripada pejabat, baru sampai, anda yang habis solat isyak di surau, di masjid dan sebagainya. Okey, malam ni malam Jumaat, tahu-tahu je lah, surau dan masjid biasanya ada majlis bacaan Yasin, tahlil, dan saya pun alhamdulillah baru je selesai menunaikan solat isyak, dan sekarang ni masa yang kita akan isikan bersama anda semua. Okey, dan topik yang kita nak bincangkan pada malam ni adalah beli rumah sekarang. Okay, so malam ni macam mana yang kita nak ceritakan tentang beli rumah sekarang tu. Okay, insyaAllah saya cuba nak kongsikan kenapa saya cakap anda perlu membeli rumah sekarang, dan sekarang ni lah antara masa yang paling sesuai untuk anda beli rumah. Okay, jadi sebelum saya mulakan sesi live perkongsian saya pada malam ni berkenaan topik beli rumah sekarang ni, okay, saya ingin menjemput tuan-tuan perempuan semua untuk kongsi, sharekan siaran live ini kepada rakan-rakan tuan-tuan perempuan, supaya lebih ramai lagi yang boleh join kita pada malam ni, dan insyaAllah lebih ramai lagi yang akan mendapat manfaat daripada apa yang saya cuba nak sampaikan lah. Okay? Jadi siapa yang dah join tu, silakanlah kongsi kepada rakan-rakan anda. Okay, lagi ramai lagi bagus, lagi meriah, dan insyaAllah kita cubalah menyampaikan sebanyak mana ilmu yang boleh pada malam ni, untuk dijadikan sebagai panduan dan pengisian kita bersama, insyaAllah. Okay, right. So sementara nak tunggu kawan-kawan yang lain masuk tu, bolehlah anda kongsikan, dan kalau yang dah masuk tu bolehlah bagi salam ataupun kenalkan diri, supaya kita boleh merapatkan ukhuwah sesama kita. Dan saya tahulah yang anda ada bersama-sama saya, dan saya tidak berkesorangan pada malam ni, insyaAllah. Okay, so kita tengok siapa yang masuk. Cikgu Jamrus. Okay, cikgu, terima kasih. Okay, rambut baru. Bila masa rambut baru je, sama je rambut ni. Rambut dah tak apa-apa nak ada aku. Tuan Alata Khalil pun dah masuk. Waalaikumsalam. Terima kasih. Okey, Hasrul Hatanah pun dah masuk. Terima kasih. Okey, siapa-siapa yang dah join ni tolonglah kongsi-kongsikan supaya lebih ramai lagi yang dah boleh join kita pada malam ni, dan seronoklah sikit bila dah ramai tu, bolehlah kita sembang-sembang kan, tukar fikiran. Kalau ada apa-apa cadangan ataupun apa-apa soalan yang mungkin tuan-tuan perempuan ingin ajukan kepada saya, insyaAllah saya cuba untuk menjawabnya dengan sebaik mungkin lah. Okay, alright. So berkenaan topik pada malam ni, beli rumah sekarang. Okay, kenapa kena sekarang? Kenapa kena beli rumah sekarang? Okay, kalau misal kata kita tengok lah dalam mana-mana dada-dada akhbar, kalau masih ada lagi lah yang baca surat khabar kertas tu kan, tapi saya rasa masih ada lagi orang masih lagi membaca surat khabar style biasa tu kan, ataupun anda tengok di mana-mana media sosial, di laman-laman web, ataupun portal-portal online. So sekarang ni memang kalau tengok keadaan ekonomi agak meruncing lah, agak meruncing, yang mana kita boleh nampak sekarang
faktor tu macam-macam lah, dengan COVID-19-nya, dengan harga minyak di pasaran yang tak menentu, yang baru-baru ni kita pun nampak harga minyak dah jatuh, dah turun. Kalau dulu masa kerajaan nak bentangkan bajet tahun 2019 lah, tahun lepas, kerajaan meletakkan hasil pendapatan kerajaan tu bergantung kepada saya rasa lah relatively-nya bergantung kepada minyak lah. Itu salah satu daripada punca pendapatan utama negara kan. Kalau nak cerita berkenaan dengan hasil ataupun daripada kutipan cukai, so macam kerajaan terdahulu dia dah hapuskan GST, okay? At one part tu mungkin bila dah hapuskan GST tu ramai rakyat yang suka sebenarnya, sebab bila dulu ada GST ramai yang tak suka, ramai yang tak suka dan ramai yang menganggap GST tu akan menyebabkan harga barang naik, tapi setelah sekian lama GST ni dah dihapuskan, kita masih nampak lagi, kita masih melihat sebenarnya harga barang tu tetap akan naik walaupun GST dah tak ada, kan. Kita pun dah rasa impactnya di situ. Jadi bila hasil kerajaan daripada kutipan cukai ni tak dapat banyak, jadi kerajaan terpaksa menggunakan sumber-sumber lain lah. So bila kita nak cerita pasal minyak pula, sekarang ni harga minyak pun dah jatuh. Bila harga minyak dah jatuh, jadi pendapatan kerajaan tu pun agak kacau jugalah kat situ kan. Okay, jadi perkara-perkara macam ni, kalau kita tengok sekarang ni banyak syarikat-syarikat swasta lah especially yang mengecilkan dia punya operasi. So bila dah mengecilkan operasi, kebanyakan daripada pekerja-pekerja yang mungkin dalam terma kontrak yang dipendekkan tempoh kontraknya. Dan mana yang pekerja yang berstatus permanent pun kadang-kadang ada yang menerima impak yang sama. Yang mana syarikat-syarikat ni nak mengecilkan dia punya operasi, dia terpaksa memberhentikan ataupun menawar VSS ataupun MSS kepada pekerja-pekerja. Sebab ini terpaksa dibuat disebabkan banyak syarikat-syarikat ni yang tak boleh nak bertahan, disebabkan oleh keadaan ekonomi yang tak begitu dan dalam masa yang sama juga, kalau tuan-tuan tengok, pasaran saham pun sekarang ni tengah teruk. Kalau kita tengok indeks pasaran saham sekarang ni dah jatuh ke tahap di bawah 1,500 mata lah. Kalau kita tengok 1,400 lebih sekarang ni. Kalau at one kadang pasaran saham tu dah jadi sampai 1,800 lebih. Tapi sekarang ni dah jadi dalam 1,400 lebih, dah turun. Dalam 2-3 minggu sebelum ni memang kita tengok terlalu drastik, kejatuhan harga saham tu terlalu drastik. Impact dia kat situ sebenarnya adalah bila keadaan ekonomi itu tidak begitu baik, kerajaan perlu melakukan banyak usaha untuk memperbaiki keadaan ekonomi itulah. Dan dalam masa sekarang ni saya nampak dengan tertubuhnya kabinet yang ambil alih, jadi kita mengharapkanlah ada sesuatu yang dibuat oleh barisan kabinet dan juga Perdana Menteri kita yang baru ni untuk memulihkan keadaan ekonomi yang perlu dilihat. Jadi enough of politicking lah. So kita tengok banyak sangat politik kat Malaysia ni. Lepas habis pilihan raya pun politik tak habis-habis lagi. Kalau kat negara luar tu, politik tu bila nak pilihan raya je orang berpolitik. Tapi mula lepas habis saja pilihan raya, sampailah ke baru-baru ni masih lagi tak habis-habis isu politik tu berlegar-legar. Jadi saya harapkan dengan kerajaan baru ni tertubuh, masalah percakaran dari segi politik apa semua ni dihentikan lah. Tumpukan perhatian untuk membangunkan Malaysia semula. Itu yang paling penting. Itu yang paling penting. Sebab rakyat dah muak lah sebenarnya. Saya bukannya nak berniat nak bercakap tentang politik pada malam ni. Cuma saya ingin membawa tuan-tuan semua kepada isu yang lebih besar daripada itu. So bila keadaan politik tak stabil, ekonomi negara pun akan jadi tak stabil. Dan kita tak payah tengok isu luar lah. Kita tak payah tengok isu luar.
kita tengok isu dalam negara kita sendirilah. Sebenarnya kalau ikutkan keadaan ekonomi di mana-mana pun, di mana tempat pun, kat mana-mana dalam dunia ni pun sekarang ni memang impact ni tu dah mula terasa. Sejak adanya COVID-19, sejak penurunan harga minyak, aku di mana-mana negara sekalipun dekat dalam dunia ni, ya memang betul. Tapi secara tak langsung bila keadaan politik sosial di Malaysia ni tidak stabil, secara tak langsung benda tu pun akan efek juga keadaan ekonomi. Jadi pandangan saya lah, perkara utama yang perlu dibetulkan sekarang ni adalah memperbetulkan keadaan ekonomi. Kerajaan perlu melihat, menengok apa rintihan-rintihan rakyat, betulkan dulu apa yang selama ni dah menjadi satu masalah beban kepada rakyat tu. Bila ini berjaya ditangani, insya-Allah Malaysia berada di dalam landasan yang betul untuk maju ke arah kejayaan lah, insya-Allah. Jadi enough of politicking, sudah-sudah lah tu, tak payahlah kita nak berpolitik lagi, yang nak menangkan orang ni ke menangkan orang tu ke. Yang penting sekarang ni kita kena tengok kebajikan rakyat tu sendiri. Apa yang rakyat mahukan adalah untuk kestabilan ekonomi, keharmonian, perpaduan antara kaum, itu yang paling penting. Okay? Jadi itulah antara perkara yang saya nampak dan yang saya sangat-sangat menyeru lah, kalau boleh kerajaan tengoklah benda-benda yang sepatutnya diorang tengok. Dan saya nampak kabinet baru ni pun dalam 2-3 hari ni dah mula menuju ke arah tu. Cuma kita harapkan jangan menjadi satu omongan kosong sajalah. Kena buat apa yang telah dijanjikan tu, apa yang telah ikrarkan tu perlu dah dibuat. Tuan-tuan perempuan, YB ni semua ni adalah harapan rakyat lah, untuk memacu kembali Malaysia ke arah landasan yang betul. Jadi itulah, kena tengok lah, kena tengok balik semua ni. Okey, so berbalik kepada isu tadi tu, bila keadaan ekonomi jadi tak stabil, kebanyakan orang yang dulunya mungkin dia boleh dapat gaji setiap hujung bulan, tak ada apa-apa masalah. Kalau dulu mungkin syarikat tempat dia bekerja tu ada je bisnes yang masuk, kontrak-kontrak yang mungkin diberikan oleh kerajaan, yang mana syarikat tu boleh survive lah tu. Tapi sekarang ni kita dah nampak, mula dah terasa dah impact yang agak berat. Bila mana keadaan ekonomi tak begitu baik, banyak syarikat-syarikat yang mengalami kerugian. Okay, jadi perkara pertama yang syarikat-syarikat ni buat adalah mengecilkan operasi. Okay, jadi bila nak kecilkan operasi tu, ramai kerja, especially yang berstatus kontrak tu, terpaksa diberhentikan. Okay, so kalau tuan-tuan perempuan tengok, kebiasaannya syarikat-syarikat ni dia akan amalkan konsep untuk membuang pekerja-pekerja yang baru, ataupun yang istilahnya last in first out lah. Okay, so siapa-siapa yang mungkin baru bekerja, yang mungkin tak lama dalam syarikat tu, yang pekerja-pekerja macam ni lah yang selalunya akan nasihatkan untuk berhenti ataupun diberhentikan kerja, kontrak dia orang tak disambung dan sebagainya. Okay, impact dia bila berlaku keadaan macam tu, mungkin ada di kalangan mereka-mereka yang dah mula membina komitmen. Maksud saya membina komitmen kat situ adalah dia mungkin dah mula beli kereta, dah mungkin mula beli rumah, ataupun mungkin dah nak membina keluarga. Sebab biasanya kalau kita tengok kebanyakan orang yang baru-baru kerja ni, dengan payslip yang ada tu, dia gemar untuk berbelanja, dan mungkin dia tak nampak ataupun mungkin dia tak sedar tentang impact ekonomi ke atas diri dia tu, dan dia rasa benda tu agak terpencil lah, isu tu agak terpencil dan mungkin tak mendatangkan impact pada diri dia. Jadi maksud saya di situ, orang-orang yang macam ni sebenarnya berada dalam keadaan yang terdesak. Terdesak maksud saya di situ adalah kalau katalah mereka ni setahun yang lepas mereka dah mula bekerja, mereka dah dapat gaji,
Okay, so first thing, orang-orang kita ni, rakyat Malaysia ni, kebiasaannya bila dah dapat gaji, benda pertama yang diorang akan beli, ataupun benda pertama yang diorang akan membuatkan satu komitmen tu adalah kereta. Betul tak? Kalau kita tengok kebanyakan lah anak-anak muda kita sekarang ni, keluar-keluar je graduate, dia cari kerja, dapat je kerja, dalam 3 bulan tu dah dapat kata apa, gaji. Perkara pertama sekali yang dia mungkin beli, dia nampak adalah kereta. Okay? Bukan nak kata tak boleh beli kereta, boleh. Tapi sebenarnya kalau misal kata tuan-tuan perempuan masih ada means ataupun masih ada cara yang membolehkan tuan-tuan perempuan bergerak dari satu tempat ke satu tempat, tanpa memerlukan sebuah kereta, jadi bagi saya kereta tu boleh ditangguhkan dululah. Komitmen untuk diri sendiri tu sepatutnya kita kena, orang kata apa, fikir macam mana cara untuk kita gunakan pendapatan tu untuk tujuan simpanan tu terlebih dahulu. Tapi ada sesetengah orang ni mungkin dia nampak, mungkin dia fikir kalau dia tak beli satu-satu barang, ataupun dia tak komitkan diri dia untuk membeli suatu barang dengan mencipta hutang, dia rasa macam duit tu nanti akan habis tak nampak. Ataupun dalam erti kata lain, memang dia akan belanjakan duit tu ke arah benda yang tak nampak hasilnya. So kebanyakan orang kita dia selalu fikir macam tu. Tapi bagi pandangan saya, kalau boleh lah, kalau boleh, those yang mungkin baru bekerja ni, mungkin tak sampai setahun bekerja, belum berstatus permanent ataupun masih lagi belum dikonfirmkan jawatan dan sebagainya, sebaik-baiknya mereka yang berada dalam golongan tersebut perlu memikirkan survival tu. Yang paling penting survival diri sendiri tu. Dia kalau boleh tangguhkan, tak perlulah kita nak buat hutang, tambah hutang beli kereta baru dan sebagainya. Kalau misal kata perlu juga nak dapatkan juga kereta sebab dari satu tempat ke satu tempat tu, terpaksa juga beli kereta. Jadi bagi saya mungkin carilah alternatif yang paling murah lah, option ataupun pilihan yang paling murah yang tidak membebankan. Sebab once kalau katalah tuan-tuan perempuan dah komit dengan satu perkara, secara tak langsung tuan-tuan perempuan dah tak boleh nak buat tak boleh nak belanjakan gaji tu disebabkan komitmen yang dah ada. So bila kita dah bina satu komitmen, dah buat satu komitmen dengan gaji yang mungkin terhad, sebab saya ada juga terdengar lah rata-rata fresh graduate yang sekarang ni baru-baru keluar, yang mungkin baru mula bekerja, kebanyakan daripada diorang gaji mungkin bawah daripada 2,000. Ada yang mungkin dapat 1,500, ada yang mungkin dapat dalam 1,700, ada yang 2 pun ada saya dengar, graduate yang ada degree tau, ada degree, mungkin ada diploma. Jadi gaji tak berapa besar. Kalau misal kata nak dapat gaji yang besar tu, mungkinlah kerja di bidang-bidang tertentu ataupun di syarikat-syarikat tertentu lah kan. Tapi kebanyakannya yang saya dengar yang baru graduate, especially yang mungkin dalam bidang-bidang yang kurang kata apa, yang terlalu banyak sangat lambakan graduannya. Jadi bidang-bidang macam ni peluang pekerjaan tu agak terhad. Jadi bila peluang pekerjaan agak terhad, jadi syarikat-syarikat ni hanya menawarkan gaji yang tidak begitu tinggi lah kan. Jadi those yang mungkin gaji tak berapa tinggi ni, diorang dah mula bekerja, diorang rasa macam diorang perlu ada something untuk commit diri diorang. Jadi pilihan utama diorang adalah beli kereta. Kan, beli kereta. Jadi kalau misal kata macam saya beritahu tadi lah, kalau boleh tunggu, kalau boleh bersabar sekejap, dengan duit gaji yang ada tu mungkin kumpulkan dulu, simpan dulu. Kalau tak kerti nak simpan, bagilah mak ayah simpankan ke, mungkin anak-anak yang muda-muda lagi ni kan, tak boleh nak disiplinkan diri, takut nanti terbeli handphone ke, terbeli gadget-gadget yang baru ke, yang mahal-mahal dan sebagainya kan. Jadi kalau tak kerti nak menyimpan tu, cuba gunakan peluang yang ada tu, minta tolonglah mak ayah simpankan duit tu. Bukan apa, pesanan saya ni penting sebab apa? Bila tuan-tuan perempuan dah terkomit membeli sesuatu, dah buat hutang, masa mula-mula kerja dah buat hutang, itu akan menyempitkan peluang tuan-tuan perempuan untuk memiliki rumah pertama tuan-tuan perempuan.
Percayalah, itu sebenarnya yang jadi satu perkara yang kita takuti sekarang ni lah. Sebab kebanyakan orang kita ni dia tak tahu nak merancang kewangan, dan bila dia dah buat suatu perkara tu, dia akan menyesal pula di kemudian hari. Sebab dia dah buat sesuatu, dah bina hutang daripada tanpa mengambil kira sebenarnya duit yang ada tu dia boleh menjana pendapatan untuk masa akan datang. Itu yang saya terpanggil lah untuk kongsikan topik hari ni, untuk beli rumah sekarang ni. Okey, tak apa, kejap lagi saya akan kupas tentang kenapa kena beli rumah sekarang. Sekarang ni itulah yang saya beritahu tadi, maknanya kalau adik-adik ni ataupun lebih sesuai untuk saya panggil adik-adik lah. Kalau adik-adik ni yang baru bekerja, umur mungkin dalam lingkungan 23, 24 macam tu, baru je graduate, jangan bina hutang dengan perkara-perkara yang akan membebankan anda semua. Okay, ini saranan saya lah. So bila ada duit tu simpan dulu, tak payah buat apa-apa. Kalau misal kata sekarang ni daripada tempat adik-adik tinggal tu, mungkin tinggal dengan mak ayah lagi kan, kalau perlu naik bas ataupun komuter ataupun naik MRT, LRT, those yang tinggal dekat KL ni banyak je public transport yang ada kan. Okay, naik je lah public transport dulu, tak payahlah nak beli kereta. Kalau terpaksa beli kereta pun, belilah kereta yang murah. Beli second hand mungkin setakat Viva ke Kancil ke kan, yang boleh bawa anda daripada one point to another point, daripada tempat anda tinggal ke rumah anda. Cukup lah. Tak payahlah nak mulakan kehidupan anda tu dengan saranan saya. Sebab saya bercakap ni berdasarkan pengalaman saya sendiri. Kalau boleh diundurkan masa, sebenarnya saya banyak perkara yang saya dah buat silap tu, yang saya nakkan benda tu diperpatah balik lah. Kalau boleh reverse time tu, saya nak ubah balik saya punya lifestyle. Sebab yalah, macam saya pun macam anda juga dulu, macam adik-adik semua. Bila graduate law, mula-mula sebagai seorang peguam tu, masa zaman saya lah, tahun 2002, saya mula bekerja. Tahun 2002, lebih kurang 18 tahun yang lepas. Perkara pertama yang saya beli, kereta. Beli kereta, Yalah, saya nasihatkan anda ni sebab saya tak nak anda melakukan perkara kesilapan yang macam saya dah buat. So beli kereta. Jadi masa tu tak terfikir pun sebenarnya bila beli kereta ni, sebenarnya benda tu akan menjadi satu bebanan kepada kita, jadi hutang kepada kita. Dan saya antara batch yang terawal ambil pinjaman PTPTN dulu. First batch, in fact masa tu tahun 1997, saya mula belajar. Dan masa tu PTPTN baru diperkenalkan, dan kami adalah first batch yang ambil PTPTN, hutang PTPTN tu. Jadi bila masuk mula-mula tu, jadi orang kata peminjam pertama PTPTN, sama je mentaliti macam adik-adik juga. Keluar-keluar graduate tu, kita akan rasa yang PTPTN ni kita bayar kemudian pun tak apa. Kita tangguhkan bayar benda tu kan. So bila dah 2-3 tahun bekerja tu, baru timbul rasa orang kata kesedaran lah, kesedaran untuk menjadi bertanggungjawab. Barulah rasa yang kita nak bayar PTPTN. Alhamdulillah lah, saya dah settle bayar PTPTN tu tahun 2007 kalau tak silap saya. 2007 saya dah habis bayar PTPTN saya. Dan menjadi satu kelegaan yang sangat besar lah pada masa tu lah kan. So apa yang saya cuba nak sampaikan di sini adalah first, bila kita dah graduate, jangan tambah hutang dengan perkara yang tak perlu. Unnecessary things ni tak payah kita nak fikirkan lagi. Gunakan saja apa yang ada. Mulakan je kehidupan tu dengan selesa tanpa perlu membebankan diri sendiri. Itu benda pertama yang kita perlu faham kat situ lah. Yang kedua, jangan terlalu memilih. Maksud saya memilih ni dari segi pekerjaan yang ada, mengikut kelayakan tuan-tuan perempuan semua, ataupun tak mengikut kelayakan pun tak apa. Just grab je peluang yang ada tu. Ambil lah benda tu sebagai untuk anda mengutip pengalaman. Gaji kecil, as long as you all bekerja, boleh menjana pendapatan, that's it, teruskan. Dan bukan semua orang jenis enterprising, ataupun bukan semua orang dilahirkan untuk menjadi seorang usahawan kan. Jadi kebanyakan orang-orang ni mungkin lepas dia graduate tu, dia nak pilih kerja, dia nak cari kerja yang sesuai dengan kelayakan yang dia ada, dengan degree yang dia ada, dengan bidang dia.
Tapi bagi saya mungkin kalau anda nak dapatkan peluang yang memang orang kata apa, kena dengan bidang anda, dengan kelayakan anda, nak tunggu sampai benda tu dapat mungkin agak sukar lah. Jadi for the time being ni, apa-apa yang ada depan mata tu, yang ada offer tu, grab je peluang tu. Okay, tu bagi yang adik-adik yang mungkin baru nak bekerja lah. Okay. Bagi sahabat-sahabat, rakan-rakan yang mungkin sekarang ni dalam dilema, okay, ada offer daripada syarikat baru untuk tawarkan anda bekerja, dan anda dalam dilema sama ada nak keluar daripada syarikat sekarang dan join company yang baru. Okay. So soalan saya senang aja. Buat due diligence. Tanya diri anda dulu. Perlu ke tidak anda grab peluang untuk bekerja kat syarikat baru? Apa silapnya syarikat sekarang ni sehingga nak tempat lain? Okay. Sebab apa saya cakap macam tu? Banyak kawan-kawan saya yang saya jumpa lah, yang menyesal sebenarnya, yang menyesal sebab bila ditawarkan kerja, dia tak buat due diligence, dia tak check betul-betul company yang offer dia kerja yang baru ni, walaupun mungkin gaji dia lebih tinggi daripada apa yang dia dapat sekarang, tapi dia tak buat checking company tu betul-betul. End up company yang offer dia kerja tu tak boleh bertahan lama. Okay, so mungkin company tu company baru, dan mungkin dari segi bisnes dia tak begitu banyak, dan pada masa tu mungkin dia boleh menawarkan anda dengan gaji yang tinggi, tapi sebenarnya daya tahan syarikat tu masih lagi boleh dipersoalkan lah. Jadi banyak kawan-kawan saya yang mana dia dah start bekerja dekat company baru, dia tinggalkan company yang lama dengan gaji yang dah stabil, dengan kedudukan dia, position dia kat situ yang dah selesa lah bagi saya, tapi dek kerana nak kejarkan gaji yang mungkin lebih tinggi, dia tinggalkan profession yang lama tu, dia masuk ke company yang baru, dan end up company tu tak bertahan lama. Tak sampai 5-6 bulan, company tu dah tak boleh nak sustain dan terpaksa memberhentikan dia. Jadi dalam kes-kes yang macam ni banyak dah berlaku. Jadi kalau katalah sahabat-sahabat mungkin ada yang berfikiran untuk shift tempat kerja disebabkan tawaran yang lebih menarik, perks yang lebih bagus dan sebagainya. So soalannya sekarang ni itulah, check dulu sustainability ataupun daya tahan company tu, tengok macam mana projek-projek yang dia nak buat dan sebagainya tu, adakah genuine dan sebagainya, dan dalam masa yang sama kalau boleh anda jangan ambil keputusan terburu-buru lah, fikir masak-masak, buat semayang istiharah dan sebagainya, dapatkan petunjuk daripada Allah lah, tunjukkan betul-betul sama ada anda sesuai ataupun tidak untuk berpindah ke syarikat yang baru. Itu antara perkara-perkara yang ni lah. Okey, ada juga di kalangan rakan-rakan saya yang mungkin dalam keadaan sekarang ni dia dapat business opportunity. Dia dapat business opportunity, dia nak buat perniagaan yang baru, mungkin ditawarkan oleh rakan-rakan dia sendiri ke, ataupun kenalan-kenalan yang dia kenal dah lama ataupun dia baru kenal ke. Dan dia merasakan bahawa peluang ni memang sangat-sangat baik untuk dia ceburkan diri lah. Okay. Di persoalan utamanya yang saya cuba nak tanya dengan tuan-tuan dan puan semua yang mungkin berada dalam keadaan macam tu, okay, adakah ini masih yang paling sesuai untuk anda menceburkan diri dalam bidang perniagaan tu, ataupun anda melabur dalam perniagaan tu? Okay. So macam yang saya terangkan daripada awal tadi, sekarang ni sepatutnya masa yang anda perlu berhati-hati. Bukan nak kata anda tak boleh percayakan orang lain, tidak. Anda boleh percayakan orang yang anda dah lama kenal ataupun anda baru kenal tadi tu. Tapi bila nak buat satu perniagaan ataupun nak melabur dalam satu bidang tu, anda perlu faham, anda perlu yakin, anda perlu sekurang-kurangnya anda dah kaji secara mendalam bidang ataupun perniagaan yang anda baru nak ceburi tadi. Okay? Sebab dalam bidang perniagaan ni bukannya suatu perkara yang mudah. Bukan suatu perkara yang mudah, especially yang perlukan anda berbelanja, mengeluarkan modal yang besar. Okay, ada rakan-rakan saya yang pada masa sekarang ni dia nampak, okay, mungkin dulu dia dah penat makan gaji, dia nak jadi dia punya own boss, dan dia didatangi oleh peluang-peluang yang mungkin bagi dia sangat tak boleh dilepaskan, dan dia sanggup keluarkan modal yang besar, dan
selain daripada tu bukan nak keluarkan modal yang besar tu saja, dia terpaksa meminjam, dia terpaksa meminjam buat loan, buat loan pula untuk buat perniagaan tu. So dia jumpa dengan saya, dia tanya dengan saya macam mana kan. Jadi kalau nak jawab soalan tu sebenarnya, sebelum dia nak start berniaga tu, dia kena tanya diri dia dulu. So saya cakap dengan dia balik, okay, look, sekarang ni if let's say for example you want to venture into this kind of business, okay, you have to convince yourself lah. Awak kena yakinkan diri awak dulu. Bila awak dah yakinkan diri awak, okay, nak yakinkan diri awak tu bukan setakat awak tengok, awak baca benda tu, awak nampak, oh okay, aku yakin dengan apa yang aku nak buat ni. Bukan macam tu. Nak yakinkan diri sendiri ni banyak perkara yang kita kena tengok, kita kena kaji. So dalam bisnes ni contoh, kita kena kaji ROI dia, return on investment dia tu. Berapa lama masa yang nak diambil, okay, dalam keadaan ekonomi yang tak menentu sekarang ni. Lepas tu dengan pinjaman yang kita nak buat pula, okay, macam mana kita nak service loan tu. Nak service loan tu, okay, kalau kita bulan-bulan kita nak kena bayar katalah 3,000 sebulan untuk cover kita punya loan installment dan sebagainya. Itu untuk perniagaan kita punya pinjaman. Okay, apa yang kita dah buat pinjaman sebelum ni pula, kita kena fikir macam mana kita nak cover benda tu. Dah lah kita dah tak ada pendapatan lain, kan, kita dah berhenti kerja, dah tumpukan perhatian buat. Jadi tak langsung perkara-perkara macam tu, kita kena buat kajian, kita kena buat kita punya kata apa, financial planning, dan kita kena tengok sejauh mana yang sebenarnya kita boleh bertahan. Dan saya selalu tekankan those yang mungkin nak berhenti kerja, nak mulakan perniagaan ni, dia kena fikir sekurang-kurangnya dia ada simpanan untuk sustainkan diri dia, paling-paling busuk pun 6 bulan. 6 bulan simpanan untuk dia pastikan duit yang ada tu dia boleh cover dia punya expenses. Dia boleh cover dia punya perbelanjaan harian dia, dari segi makan minum dia dan keluarga, dari segi dia punya bayaran-bayaran hutang yang perlu dibayar. Hutang, yalah, hutang macam mana kita nak lari kan, hutang rumah, hutang kita punya credit card, hutang kita punya personal loan kalau ada. So benda-benda macam ni pun kita kena fikir. Takkanlah bila kita nak apa ni, kita tak fikir apa ni pasal anak-anak punya makanan, anak-anak nak sekolah. Semua tu kita kena fikir kan. Jadi bila kita nak venture into apa-apa bisnes kali, sekurang-kurangnya ada 6 bulan duit simpanan untuk cover kita punya expenses selama 6 bulan tu. Nak lagi bagus sebenarnya 6 bulan tu sebenarnya bagi saya tak berapa cukup lah. Sekurang-kurangnya ada setahun. Sekurang-kurangnya bila ada setahun ataupun 6 bulan ni paling minimum, bila anda tak boleh menjana pendapatan, duit yang ada untuk simpanan tu dah boleh cover kos-kos untuk anda bayar. Hutang anda, perbelanjaan harian anda tu semua dah boleh cover dengan duit yang ada tadi tu. Okay. So itulah pokok pangkalnya kena bukan setakat tepuk dada tanya selera je sekarang ni, kena buat macam-macam, kena study, kena buat kajian, kena perincikan, kena betul-betul kita yakin dengan apa yang kita nak buat, barulah kita buat bisnes tu. Okay, so itulah, ini pesanan ikhlas daripada saya, sebab saya dah buat macam-macam bisnes sebenarnya. Kalau siapa-siapa yang mungkin dah kenal saya tu dah tahu dah apa benda yang saya buat sebelum-sebelum ni. Dan pengalaman tu sangat mahal sebenarnya. Pengalaman tu sangat mahal dan dia mendidik saya supaya lebih berhati-hati. Sebab tu dalam keadaan sekarang ni memang saya sangat-sangat berhati-hati. Saya cuba untuk mengecilkan saya punya hutang, cuba untuk orang kata apa, tidak berlaku boros, dan tidak berbelanja tak ingat dunia. Kalau boleh ikat perut tu, kita ikatlah perut. Kita ajar diri kita sendiri untuk bersabar, untuk orang kata apa, be patient, dan orang kata apa, mengharungi keadaan tu dengan seadanya lah. Jangan terlalu mengikutkan perasaan ataupun nafsu dalam keadaan sekarang ni. Okey, so ni baru nak mula masuk topik beli rumah sekarang. Tadi tu baru mukadimah je. Okey. So kalau kita tengok sekarang ni, banyak sebenarnya rumah-rumah yang berada di bawah harga pasaran ataupun below market value. Kalau dulu penawaran tu agak kurang dan permintaan tu berlebihan. Tapi sekarang ni sebenarnya penawaran tu sangat-sangat berlebihan dan permintaan tu sangat-sangat kurang. Jadi bila berlaku macam ni, kalau kita tengok yang primary market lah, pemaju jual secara direct daripada pemaju kepada pembeli kan. Okay.
So pemaju-pemaju sendiri pun sebenarnya dalam keadaan terdesak untuk melepaskan hartanah-hartanah yang diorang ada. Kebanyakan projek-projek ni yang mana diorang dah siapkan projek tu, yang dah sepatutnya kena serahkan kunci kepada pembeli, masih lagi banyak unit-unit yang belum terjual. Jadi bila terlalu banyak unit-unit tak terjual ni, diorang dah mula goyang dan mula rasakan bahangnya, yang mana diorang ni terpaksa melepaskan ataupun menjual tanah ni di bawah harga pasaran. Sebab tu tuan-tuan puan tengok sekarang ni macam-macam package yang dikeluarkan. Okey, antaranya dia akan bagi rebate. Rebate bukan sikit-sikit rebate, kadang-kadang sampai 15%, ada yang sampai 20% pun ada rebate daripada harga yang sebenar. Okay, katalah harga sebenarnya dia nak jual tu RM500,000, selepas bagi rebate tu harganya tinggal RM400,000 je. Rebate di situ. Okey. Tapi itulah, bila nak beli hartanah ni sebenarnya tuan-tuan perempuan perlu buat kajian, dan perlu kenal pasti harga median. Harga median ni maknanya harga yang sesuai lah untuk hartanah tersebut. Okay, so macam mana nak tahu harga median dan sebagainya? Saya rasa banyak je artikel-artikel yang ditulis oleh pakar-pakar hartanah. Tuan-tuan perempuan boleh Google ataupun tengok dalam YouTube. Tapi itulah macam yang saya ingin sampaikan tadi. Kenapa saya kata kena beli hartanah sekarang ni? Sebabkan penawaran tu terlalu banyak dan harga pasaran sekarang ni memang dah nampak dia dah makin menurun lah. Makin menurun. Jadi dos yang mungkin dalam keadaan terdesak nak jual rumah, dia mungkin bila berlaku kegawatan ekonomi ni, dia diberhentikan kerja. Ada yang mungkin dulu dia beli rumah tu sebagai investment, tapi investment gone wrong lah, yang mana dia tak boleh nak sustain, nak flip balik rumah tu tak boleh nak flip, dia terpaksa turunkan harga. Dan surprisingly sekarang ni kalau tuan-tuan perempuan buat, sebenarnya ada flippers ni. Yang flippers ni maknanya dia beli rumah daripada pemaju dulu, dapat kunci, niat dia sebenarnya dapat kunci, dia nak terus flip, nak terus jual. Okay, ada di kalangan flippers ni yang dulu beli mungkin 4-5 tahun dulu, dia nak jual hartanah tu, tak boleh nak jual dengan harga masa dia beli pun. Katalah dulu harga dia beli tu 600,000, dia nak jual pada harga 600,000 ni, nak cari buyer yang berminat pun susah. So end up dia terpaksa turunkan lagi harga below market value sampai 10%, 20% daripada market value yang sedia ada. Jadi bagi mereka yang mungkin nampak opportunity ataupun nampak peluang tu, sebenarnya inilah peluang yang tuan perempuan boleh grab. Tapi itulah, bila nak buat nak rebut peluang yang ada sekarang ni dalam bidang hartanah ni, tuan-tuan perempuan perlu ada ilmu lah. Perlu ada ilmu, perlu tahu macam mana cara nak tengok hartanah yang bernilai di bawah harga pasaran, macam mana nak tengok ROI dalam tempoh berapa tahun tuan-tuan perempuan akan dapat pulangan daripada pelaburan yang tuan-tuan perempuan buat. Dan bagi saya sekarang ni adalah untuk disewakan, ataupun kalau katalah sekarang ni tuan-tuan perempuan dah ada rumah, nak cari rumah yang kedua, ketiga dan sebagainya. Okay. So inilah masa yang paling sesuai untuk beli hartanah yang di bawah harga pasaran, tapi keboleh pasaran rumah tu untuk disewakan tu ada. Cari dekat kawasan-kawasan yang mudah disewakan. Jadi bila kita beli, sekurang-kurangnya dengan harga yang kita beli tadi, kalau katalah kita buat pinjaman dengan bank, kita tak terbeban untuk menanggung bayaran installment yang kita kena bayar kepada pihak bank, disebabkan rumah yang kita beli tadi tu boleh disewa. Okay, so nasihat saya tadi, beli rumah sekarang, rumah yang macam mana? Rumah yang berharga bawah harga pasaran. Itu paling penting. Kena cek betul-betul, kena pastikan, kena buat kajian, rumah yang tuan-tuan perempuan nak beli tu mesti di bawah harga pasaran. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, tuan-tuan perempuan kena cek kebolehan rumah tu untuk disewakan. So maknanya rumah tu mestilah dalam keadaan yang banyak permintaan untuk disewakan. Jadi sekurang-kurangnya bila tuan-tuan perempuan beli, bukan untuk tuan-tuan perempuan duduk, ataupun untuk sebagai satu investment, kena pastikan yang rumah tu sendiri boleh disewakan lah.
Kalau beli rumah dengan developer, beli rumah dengan developer ni sama ada rumah tu dah complete, dah siap, ataupun rumah tu masih lagi under construction, pastikan yang pemaju-pemaju yang rumah yang under construction especially, pemaju-pemaju ni mempunyai track record yang baik lah. Untuk memastikan yang rumah tu tidak ada masalah di kemudian hari, takut rumah tu terbengkalai, tak boleh nak serahkan kunci pada kita lah. Itu kalau misalnya kata nak beli rumah yang masih lagi under construction ataupun dalam pembinaan dengan pemaju. Tapi kalau misalnya kata tuan-tuan puan nampak rumah tu memang dah siap tapi tak habis jual, okey. Inilah bargaining power yang ada pada kita sebagai pembeli. Sebenarnya sekarang ni pemaju dia nak kurangkan risiko kerugian dia. Jadi macam mana sekalipun dia cuba nak jual juga rumah-rumah yang dan memberi macam-macam package sebenarnya. Okay. Surprisingly sekarang ni kalau kita tengok kebanyakan rumah yang tak habis jual oleh pemaju ni, dia bagi rebate tu satu. Okay, yang kedua kadang-kadang dia bagi package fully furnished pun ada. Fully furnished ni mungkin dia dah buatkan kabinet, wardrobe, dia dah bagi macam-macam lah, barang elektrik, bagi voucher macam-macam lah. Peluang macam ni sebenarnya tuan-tuan puan sebaik-baiknya kena ambil lah peluang tu. Kat kawasan sekitar, okay, nak buat perbandingan dia senang aja. Tengok kat kawasan sekitar tu, rumah-rumah yang dah siap, rumah-rumah subsale di situ, berapa harga jualnya. Okay, kalau katalah rumah subsale di situ, harga jualnya lebih kurang dengan harga yang pemaju tu jual sekarang ni, okay, bagi saya sebaik-baiknya tuan-tuan perempuan belilah rumah yang dengan pemaju tadi. Sebab apa? Bila beli dengan pemaju, tuan-tuan perempuan boleh dapat. Okay, sorry ada gangguan connection tadi. Gangguan connection sekejap tadi, minta maaf Okey, so harapnya semua ada lagi lah Okey, so bila dah buat kajian dan dah tengok keadaan pasaran sekitar di situ, rumah-rumah subsale kat situ macam mana harganya, dan kalau nampak rumah yang ditawarkan oleh pemaju tadi tu harganya lebih kurang dengan rumah subsale, jadi sebenarnya peluang untuk tuan-tuan perempuan untuk dapat rumah yang murah bila beli dengan pemaju tu lebih besar lah. Kenapa saya cakap macam tu? Sebab package dengan pemaju ni biasanya ditawarkan dengan macam-macam perkara Free SPA. Free SPA ni maksud dia yuran guaman untuk perjanjian jual beli tu dah di absorb ataupun ditanggung oleh pemaju. Free MOT. MOT ni maksud dia punya stamp duty lah. Stamp duty pun kadang-kadang pemaju dah absorb di situ. Jadi penjimatan kat situ tuan-tuan perempuan boleh dapat lah. Penjimatan dari segi nak bayar legal fee, penjimatan dari segi nak bayar MOT, stamp duty tu. Lepas tu pemaju pun ada tawarkan banyak perkara yang kadang-kadang kita tak dapat bila kita beli rumah subsale ni. Pemaju tawarkan package kabinet, kitchen, kabinet dapur tu, ataupun wardrobe, furniture dan perkara-perkara macam ni biasanya dengan subsale tu dia agak kurang lah kan. Mungkin kalau misalnya kata subsale tu kita tak dapat lah perkara-perkara yang pemaju tadi tawarkan. Yang penting kena pastikan harga yang ditawarkan tu adalah tidak terlalu tinggi, dan bila kita bandingkan dengan hartanah subsale yang berada di kawasan sekitarnya, harganya lebih kurang sama. Jadi kat situ tuan-tuan perempuan boleh buat perbandingan dan boleh buat kesimpulan lah yang sama ada worth it beli dengan pemaju ataupun tidak. Okay, alright. Okay, apa lagi sekarang ni bagi yang mungkin ada modal, yang ada modal kat sini maksud saya cash in hand lah, yang mungkin ada duit cash di tangan, mungkin anda boleh tengok option untuk membeli hartanah secara lelongan. Okay. Kalau kita tengok sekarang ni banyak peminjam-peminjam yang tidak dapat melangsaikan hutang. Bila tak dapat nak langsaikan hutang tu, diorang terpaksa rumah diorang ni dilelong lah kan. Okay. Memang pity them lah, kesian kat diorang sampaikan diorang tak boleh nak bayar hutang loan tu dan sebagainya, rumah tu dah dilelongkan. Okay. Tapi sebagai advantage di situ, kita sebagai pembeli ni, kalau kita ada cash kat tangan, okey, ini saya tekan kat situ, ada tanda seruan di situ, sekiranya tuan-tuan perempuan ada cash kat tangan, okey,
bolehlah beli rumah lelong. Sebab rumah lelong ni sebenarnya dia perlukan modal yang besar. Pertama, sebab tuan-tuan perempuan perlu masuk bidaan tu, dan perlu sediakan sekurang-kurangnya ada 10% untuk deposit. Okay, tak boleh tidak, mesti ada 10% deposit. Okay, yang kedua, kalau misal kata bidaan tu dia, okay, bila kita bida rumah lelong ni kan dia ada kata apa, mungkin ada few bidders yang masuk kan. Okay, so orang-orang yang bid tu mungkin akan menyebabkan tanah tu pada masa lelongan tu akan menaik lah harga dia kan. Okay, so masa kita nak bid tu kita perlu letakkan ceiling rate lah, harga ceiling yang kita berani nak masuk setakat mana. Okay, jadi maksud saya, kalau katalah bidaan tu dah meningkat, secara tak langsung kita perlu ikutlah bidaan tu setakat mana yang kita dah tetapkan harga ceiling tadi, dan bayaran yang kita perlu bayar tu berlebihan daripada harga reserve yang dah ditawarkan. Okay, itu yang kedua lah. Yang ketiga, okay, kos-kos yang mungkin kita perlu tanggung untuk settlekan whatever outstanding yang ada ke atas rumah lelongan tadi tu. Okay, kena faham bila beli rumah lelong sebenarnya kita kena bayar dulu okay, kos-kos yang apa ni, tunggakan yang ada. Yang contoh tunggakan maintenance, tunggakan cukai pintu, cukai tanah. So perkara-perkara macam ni sebenarnya memanglah kalau tengok dalam apa tu peristiharan jualan lelong ataupun proclamation of sale, ditanggung oleh pihak bank selepas bayaran apa ni, harga bidaan tu dibuat. Memang betul bank akan reimburse balik kepada kita, tapi kita kena advancekan dulu. So kita perlukan cash yang banyak lah. Sebab kalau katalah tunggakan tu banyak, ada sampai puluh-puluh ribu, berbelah-belah ribu sebagai contoh kan. Jadi kita perlu keluarkan duit dulu. Sebab kalau kita tak bayar tunggakan-tunggakan di sini, especially untuk cukai tanah dengan cukai pintu, bila kita tak bayar benda tu, proses tukar nama ataupun pindah milik tu tak boleh dibuat atas nama kita. Jadi tak boleh tidak kita yang kena keluarkan duit untuk bayar apa ni, tunggakan-tunggakan yang ada tu. Barulah proses pindah milik tu boleh dibuat atas nama kita. Okay, tak apa, untuk cerita pasal lelongan ni panjang lagi ceritanya. Cuma saya nak beritahu kat sini. Okay, siapa yang ada cash kat tangan ni, boleh tengok-tengok lah. Boleh belajar cara macam mana nak invest dalam hartanah melalui lelongan. Sebab lelongan ni biasanya harga reserve yang ditawarkan tu memang below market value. Dan kalau dalam kes-kes lelongan ni, sebenarnya pihak mahkamah ataupun pejabat tanah yang melelong ni, dia akan mengikut harga reserve yang lebih rendah berdasarkan daripada harga pasaran. Sebab dia kena buat satu valuation report. Dalam valuation report tu ada dua harga. Satu, forced selling value. Forced selling value ni maknanya harga yang kata apa, untuk apa ni, dijual dengan segera lah, dijual dengan cepat. Dan satu lagi ni adalah prevailing market value lah, harga pasaran yang sekarang ni. Dan kebiasaannya harga reserve tu ditentukan berdasarkan pada forced selling value ataupun harga yang nak dijual cepat tadi tu. Sebab tu harga tu diletakkan lebih rendah berbanding dengan harga pasaran biasa. Okay, penat saya bercakap ni. Okay, saya tengok dulu siapa-siapa yang ada. Okay, terima kasih kepada siapa yang dah join. Okay, Encik Zul pun dah masuk. Zul Hairul, terima kasih. Waalaikumsalam. Kak Yati pun dah masuk. Okay, terima kasih Kak Yati. Okay, Lily. Okay, Lily pun dah join. Ni semua muka-muka familiar yang selalu ni lah. Oh, Cik Puan Hawa Rahman pun dah ada. Terima kasih Hawa. Waalaikumsalam. Okay. Right, okay. So siapa-siapa yang apa tu baru masuk ni, selamat datang saya ucapkan. Apa ni, sahabat-sahabat yang dah memang tiap-tiap hari, tiap-tiap minggu bersama dengan saya ni pun, saya apa ni sangat-sangat apa ni berterima kasih lah kepada anda semua. Terharu sebenarnya bila saya buat live ni, ramai yang tengok. Saya rasa seronok bila nak berkongsi tu, bila ramai yang join. Okay, proses pindah milik terganggu kalau tak selesai tunggakan. Yes, betul lah. So apa yang Hawa beritahu tu betul lah. Maksudnya tunggakan dalam proses apa ni, pembelian secara lelongan ni perlu dijelaskan oleh pembida yang berjaya tadi tu dulu. Dia kena advancekan dulu duit dia. Bila dah bayar tu barulah boleh buat proses pindah milik di pejabat tanah. Okay, lepas tu baru bank reimburse balik kos-kos yang kita dah advancekan tu, baru dibayar semula kepada pembida tadi. Sebab tu nak buat bidaan tu, orang-orang yang nak buat bidaan ni perlu pastikan dia ada cash kat tangan tu lebih lah. Bukan setakat 10% nak beli untuk ni dan selebihnya tu nak buat pinjaman dengan bank semata-mata. Tidak. So kena ada, kalau tanya saya, sebaik-baiknya ada lebih kurang dalam 20 to 30% lah, nak selamat duit yang ada tu. Nanti kos guaman lagi, stamp duty-nya lagi, bayaran pindah milik kat pejabat tanah lagi, banyak lagi lah perkara-perkara yang kita perlu look into lah. Okay. So itu antara perkara-perkara yang mungkin anda yang baru nak beli rumah boleh tengok dalam keadaan pasaran sekarang ni.
Dan inilah masa yang antara masa yang paling sesuai untuk anda beli rumah, anda beli hartanah. Okay? Right, apa lagi Okay, sekarang ni kalau anda terdengar dalam beberapa minggu yang sudah, OPR telah pun diturunkan. So bila bank menurunkan kadar OPR, bank negara dah turunkan kadar OPR tu, jadi maknanya bank-bank komersial ni dia dah menurunkan interest rate tu lah. Kadar pinjaman tu dah diturunkan. Jadi baru-baru ni lah dalam seminggu dua ni saya tengok kebanyakan klien-klien saya mana yang dah sign letter offer dengan bank tu, ada yang dapat 3.9% pun ada, yang below than 4% pun ada kan. Tapi relatively tu saya nampak rate tu dalam 4.05, 4.1. Dia tengok pada credit scoring tu jugalah kan. Kalau tengok pada credit scoring tu, anda punya credit scoring tu bagus, anda boleh dapat rate yang lebih rendah lah. Dan bergantung juga kepada jumlah pinjaman yang anda pinjam. Okay, bank ni kadang-kadang kelakar juga. Bila kita pinjam jumlah yang kecil, dia bagi rate tinggi. Okay, contohlah macam rumah yang anda nak beli tu harganya RM150,000. So anda pinjam pun lebih kurang katalah dalam RM100,000. Tapi bila pinjam RM100,000 ni, kita ingatkan rate tu boleh dapat rate yang cantik, yang murah. Tapi tak. Sebab bank dia nampak cost dia kat situ, cost of finance dia kat situ. Jadi bila pinjaman yang diberikan tu tak banyak, dia akan tinggikan kadar interest. Jadi bagi yang mungkin pinjam atas RM200,000 ke atas RM300,000 ke, baru nampak rate tu ada cantik sikit lah berbanding dengan orang yang pinjam kecil ni. Okay? So kalau kita pinjam bawah RM100,000 pun sebenarnya rate tu jadi makin tinggi. Okay? Tu yang kelakar. Patutnya kita fikir secara logiknya, bila kita pinjam tak banyak, interest tu jadi kurang lah, betul tak kan? Tapi bank dia tak fikir macam tu. Dia fikir macam mana dia nak buat keuntungan daripada pinjaman yang dia bagi kepada kita. Jadi bila pinjaman yang diberikan tu kecil, macam mana dia nak buat untung kat situ? Jadi dia terpaksa tinggikan kadar interest. So bila interest tinggi, barulah bank mendapat untung lah. Okay. Itu memang senarionya berlaku sekarang ni lah. Jangan tanya kenapa jadi macam tu, tapi memang itulah ekonomi kapitalis yang kita terpaksa hadapi sekarang ni kan. Right. So bila bank merendahkan kadar faedah, jadi secara tak langsung perkara tu boleh membantu kita untuk kita dapatkan pinjaman dengan bank lebih murah lah kan. So bila pinjaman bank dah murah, kita beli rumah, kita bayar installment tu taklah terlalu tinggi kan. Alright. So pemilikan rumah tu jadi lebih mudah dan lebih affordable kepada kebanyakan kita lah kan. Okay, so itu antara perkara-perkara yang saya nampak lah kenapa keperluan untuk beli rumah tu memang ada sekarang ni. Dan pokok pangkalnya sebelum beli rumah tu kita kena faham, kita kena kaji, kita kena tengok kemampuan diri kita dulu. Okay, kemampuan diri kita yang paling penting sekali. Kebanyakan orang bila nak beli rumah, dia rasa dia nak beli rumah yang paling mahal, yang paling maksimum dia boleh dapatkan loan. Kan? Banyak orang yang macam tu. Dia tengok, alang-alang nak beli rumah ni, dia beli yang paling mahal sekali. Kalau katalah dia dah check DSR ataupun debt service ratio dia tu, dia boleh dapat pinjaman maksimum katalah sampai RM400,000 katakan. Okay. Gaji dia dengan pendapatan dia, dengan umur dia yang mungkin masih muda, dengan faktor orang kata di kedudukan rumah tu, valuation rumah tu yang agak tinggi, okay, dia nampak peluang untuk dia beli rumah tu lebih cerah dan lebih mudah bagi dia lah. Tapi okay, jangan terlalu seronok sangat, jangan terlalu seronok sangat, dan jangan rasa yang anda memang mampu untuk beli rumah tu berdasarkan pada apa yang anda dah kira tu. Okay. So nasihat saya sebenarnya untuk permulaan ni, untuk permulaan dalam keadaan ekonomi yang tak berapa cantik ni, anda harus fokuskan pembelian rumah anda tu adalah untuk adanya tempat berteduh aja dulu. Sebagai satu keperluan untuk anda dan family anda sahaja dulu. Bukannya untuk tujuan nak bermewah-mewahan ataupun nak bermegah-megahan. Percayalah cakap saya. Sebab apa? Sampai satu tahap nanti, katalah sekarang ni anda dah kira, okay, sebab orang kita ni alang-alang dah boleh buat loan banyak ni, ambil lah banyak terus. Biasanya itulah keyword dia, alang-alang. Okay, alang-alang dah boleh buat renovation gila babi ni, buatlah renovation terus banyak-banyak macam tu kan. Okay.
Tapi hakikatnya mungkin sekarang ni kita tak rasa lagi. Kita tak rasa lagi bahangnya tu. So kalau boleh kurangkan komitmen anda, beli setakat mana yang anda perlu sahaja. Kalau katalah family anda baru anda dan isteri dan anak ada mungkin seorang ataupun anak baru 2 orang. Anak pula tu kecil-kecil lagi. So rumah kalau ikutkan rumah yang sederhana ataupun yang kecil, yang comel-comel pun dah cukup dah. Kan? So beli berdasarkan kepada keperluan, bukannya berdasarkan kepada keinginan ataupun nafsu anda semata-mata lah. Okay. So kecilkan loan tu. First house ni biarlah ambil yang anda rasa selesa, anda rasa anda tak terbeban dengan bayaran bulanan tu. Katalah gaji bulan 4,000. Gaji bulan 4,000, anda terus beli santakkan loan tu, bayar rumah aja katalah dah 2,500 ataupun 3,000. So anda ada kat tangan lebih kurang 1,000. Nak survive, especially those yang duduk kat bandar, kat KL ke, kat JB ke, kat Penang ke, dengan gaji yang ada tu, anda nak survive dengan duit 1,000 sebulan tu, macam mana anda nak survive sebenarnya? Okay. So bagi saya sekarang ni, yang sebaik-baiknya anda fikirkan untuk anda beli tempat untuk anda berteduh. Itu cukup. Beli berdasarkan kemampuan anda. Untuk rumah pertama especially, tak payah beli yang mahal-mahal, beli yang setakat mana yang anda rasa boleh duduk dan anda selesa duduk di situ, keluarga anda juga selesa duduk di situ, cukuplah. Okay. Bukan saya nak menghalang. Kalau misalnya kata anda mampu, by all means teruskanlah. Tapi bagi saya, kemampuan tu very very subjektif. Kita kadang-kadang kita tengok diri kita sekarang ni kita mampu, tapi pada hakikatnya kita tak fikir 5 tahun akan datang, 10 tahun akan datang macam mana. Mungkin kita rasa sekarang ni kita berada dalam keadaan yang selesa. Dan mungkin sekarang ni kita rasa macam takkanlah gaji aku tak naik-naik. Daripada 4,000 ni takkan 4,000 sampai bila-bila kan. Mungkin dalam 5-6 tahun akan datang gaji akan naik jadi 7,000 ke 8,000 dan sebagainya. Tapi itu perkara yang kita tak pasti. Benda yang kita tak pasti ni sebenarnya kita tak boleh nak rely sangat. Kita tak boleh nak depend sangat pada benda yang tak pasti tu. Jadi dalam keadaan sekarang ni haruslah beringat, haruslah berjaga-jaga, dan dalam perbelanjaan ni sepatutnya kurangkanlah perbelanjaan yang tidak perlu dan unnecessary tu. Fikir untuk long term, fikir untuk masa depan dan bukan fikir untuk masa sekarang ni sahaja. Jadi itulah nasihat saya. Kalau nak beli rumah tu, pastikan yang anda faham dulu apa yang saya cuba nak sampaikan ni, dan anda kata apa, dah kaji lah, dah buat kajian secara menyeluruh, dan pastikan diri anda tu mampu untuk survive sampai mungkin 5, 10, 15 tahun akan datang. Itu yang paling penting. Okay, so kita tengok ada komen-komen yang masuk kat sini. Okay, selamat datang kepada Sufian Kamarudin. Terima kasih join. Fikri Zaki, selamat datang. Terima kasih. Okay, Hawa ada komen apa ni? Okay, Tuan, apa nasihat Tuan bagi mereka yang nak beli rumah pertama tapi masih ada perasaan takut nak beli rumah pada keadaan sekarang? Okay, ramai yang beli rumah pukul rata ikut kelayakan, bukan ikut kemampuan. Yes, okay. Rumah pertama, rumah mampu milik. Okay, alright. So, berbalik pada soalan yang Hawa tanyakan tadi tu, nasihat saya gini. So, anda tak perlu takut sebenarnya nak beli rumah. Bukan niat saya sekarang ni, saya cerita benda-benda ni semua untuk bagi anda rasa takut nak beli rumah tu. Tidak. Niat saya sekarang ni adalah untuk menjentik minda anda tentang beli rumah ni perlu diutamakan berbanding dengan benda-benda yang lain. Okay, so maknanya kalau katalah kita nak buat hutang, inilah yang istilahnya hutang baik. Hutang baik tu kita boleh buat dan kita alu-alukan untuk buat. Bukannya buat hutang jahat. Hutang jahat ni contoh, kita beli kereta untuk bermewah-mewah. Katakanlah baru-baru grad ni, baru keluar ni nak rasa belagak sikit, nak ngorat awet ke apa ke, dia pakai kereta yang mahal kan. Okay, so bukan itu caranya. Dan awet biasanya akan lagi teruja kalau kita beritahu dengan dia, awak kalau kahwin dengan saya, awak dah ada rumah dah dengan saya. Tu lagi dia teruja. Percayalah cakap saya. Kalau setakat tengok kereta yang gempak ke apa ke, awet takkan pandang. Sekarang ni awet pun dah mentaliti pun dah ke arah ke depan kan. Bukannya nak tengok kereta apa yang kita pakai, dia tengok apa yang kita boleh sediakan untuk dia. Itu yang lebih utama dan lebih baik untuk kita lah. So balak-balak yang ada kat sini malam ni, so dengarlah, cubalah percayalah cakap saya. Tak perlulah nak fikirkan nak tukar kereta baru ke, nak beli kereta yang mahal dan sebagainya. So hutang pertama yang anda buat tu mestilah hutang baik, hutang yang boleh menjana pendapatan kepada anda. Okay, cuba bayangkan, macam saya beritahu tadi awal-awal tadi kan, saya dah beritahu anda beli rumah, katalah rumah anda tadi tu ada 3 bilik.
Okay, anda belum kahwin lagi, anda bujang sebagai contoh. Okay, cuba fikirkan, kalau katalah anda beli rumah tadi, katalah harga rumah tu tadi 180,000. 180,000, okay. Umur anda katalah baru 25 tahun. 25 tahun, okay. Okay. Nak bantu anda untuk bayar monthly installment rumah yang anda beli tadi tu, sebabkan anda bujang, anda tak perlu nak pakai 3 bilik yang ada kat dalam rumah tu. Okay, so apa yang saya sarankan anda buat, anda beli rumah macam tadi tu, anda ambil bilik yang paling kecil sekali. Kalau rumah tu ada 3 bilik, bilik yang paling kecil sekali tu, itulah bilik yang anda duduk. Okay, ada lagi 2 bilik kat situ. 2 bilik ni tadi anda cari roommate ataupun anda cari sublet, orang yang nak sewa daripada anda. Bilik yang ada tadi tu anda dah boleh sewakan kepada orang lain. Okay, monthly installment yang anda nak bayar kepada bank tadi, anda boleh gunakan duit yang anda dapat daripada hasil sewaan yang anda bagi kepada orang yang sublet daripada anda tu. Bijak ke bijak, kan? Okay, itu cara macam mana kita nak buat hutang baik. Hutang yang kita tak perlu bayar, hutang yang orang lain bayar. Okay, sebab tu saya cakap, kalau saya boleh reverse balik masa, kalau saya boleh muda balik 20 tahun yang dulu, saya dah buat dah benda ni. Tapi sayangnya saya dah sampai ke tahap sekarang ni, umur saya dah masuk setengah abad dah. Tapi kata apa, yalah, mungkin ada hikmahnya lah. Apa yang berlaku ni kita tak boleh nak kata apa mengeluh ataupun nak tidak mensyukuri dengan apa yang kita dapat, kan. Kita bersyukur dengan apa yang kita dapat. Cuma bagi saya lah, kalau misal kata saya boleh nasihatkan adik-adik yang ada kat luar sana tu, nak buat hutang, fikirkan apa yang saya beritahu ni. Buat hutang baik, hutang yang boleh dibayar oleh orang lain untuk kita. Secara tak langsung, bila kita dah beli rumah tadi, kita dah boleh sewakan bilik yang 2 tadi tu kepada orang lain. Bilik yang 2 tadi tu mungkin satu bilik 2 orang, kan. So awak charge lah satu kepala tu katalah 200 sebulan. Ada 2 bilik kat situ, anda boleh subletkan pada 4 orang dekat situ. 4 orang ni bayar anda 200, anda dah boleh dapat 800 kat situ. Sila akhir bulan 800 ni anda dah ada untung dah. Anda bayar pada bank mungkin, kata tadi 180,000, anda buat pinjaman dengan bank katalah 160,000, kan. Anda buat pinjaman dengan bank 160,000, saya congak-congak lebih kurang dalam 900 bulan lah katakan. Okay, 800 orang dah tolong bayarkan untuk anda. Anda cuma perlu bayar 100 saja. 100 saja untuk servis loan tadi tu, kan. Tak ke bijak macam tu? Daripada anda berlagak dengan kereta baru, katalah bayar kereta tu dah 900, tapi kereta tu lama-lama jadi bersih buruk. Kereta keluar-keluar je daripada showroom, dia dah jadi bersih buruk dah, harga dia dah jatuh dah, kan. Sebab tu saya beritahu tadi, tak perlu nak fikirkan nak berlagak ke, nak orang kata apa, nak tunjuk yang kita ni ada duit ke, tak payah. Sekarang ni bukan masa macam tu. Orang tak tengok pun. Kita je yang rasa orang tengok kita, sebenarnya tak ada pun orang tengok kita. Orang tak pandang pun benda ni semua. Lagi bagus kalau kita jana pendapatan dengan cara macam mana yang kita boleh buat daripada aset yang kita ada tu. Itu yang paling penting lah, bagi saya lah. Alright, okay. So saya harap Hawa punya soalan tadi tu dah ni lah. So saya dah cuba sharingkan benda. Okay, Fikri Zaki, Assalamualaikum Tuan Zaid, thank you atas sharing. Okay, Waalaikumsalam. Okay, sama-sama Fikri. Balak-balak je tuan. So balak-balak jangan sibuk nak bergaya dengan kita. Betul lah tu. So nak bergaya sangat, kalau nak tunjuk ni, nak dekat-dekat nak apa bulan puasa ni, kejap-kejap lagi adalah promo, kan. Macam-macam promo keluar, kereta baru lah, apa kereta raya dan sebagainya, kan. Cuba fikir, daripada kita bergaya dengan kereta baru, bergaya sakan dengan kereta baru, apa kata kalau kita beli rumah baru, kita ajak orang datang open house rumah baru kita, kan lagi best, kan. Sebab tu yang saya cakap tadi, ambil peluang ni dengan keadaan yang ada sekarang ni, cari harga pasaran, harga rumah yang berada di bawah harga pasaran. Kalau tak pasti, anda boleh gunakan khidmat-khidmat perunding hartanah yang ada, kan. Banyak je ejen hartanah yang boleh membantu anda. Diorang ni dah biasa, dah tahu dah market kat luar tu macam mana. So ejen-ejen ni boleh membantu anda untuk mendapatkan deal yang terbaik. Dan kalau misal kata kita tak biasa nak berurusan direct dengan owner, gunakanlah khidmat kepakaran ejen-ejen hartanah ni. Okay, jangan risau, sebab yang bayar komisen untuk ejen hartanah ni bukannya anda sebagai pembeli, tapi penjual tu yang bayar ejen punya komisen, kan. Jadi kenapa kita nak risau? Kita tak perlu keluarkan duit lebih pun sebenarnya untuk bayar ejen punya komisen. Yang perlu keluarkan duit untuk bayar komisen tu adalah penjual. Okay. So itulah kata apa, sikit sebanyak perkongsian saya pada malam ni. Okay, jom kita tengok lagi apa yang ada. Okay, Cik Zul kata apa ni, redha lah aku. Jangan, itulah redha lah, kan. Beli kereta dapat nilai susut, beli rumah
nilai rumah kan. Okey, masing-masing jawab dalam hati. Okey, yang nak beli rumah pertama boleh follow page rumah pertama. Okey, ni Cik Awa dah bagi dah dia punya page ni rumah pertama. Okey. Right, so ramai je ejen hartanah sahabat-sahabat ren saya yang ada dalam siaran live pada malam ni siapa yang nak upkan nombor ren masing-masing, contact number tu saya benarkan boleh upkan supaya siapa-siapa yang tengok live pada malam ni tahulah yang anda tu ejen hartanah. Kalau ada listing-listing yang nak share kepada siapa-siapa yang menonton live kita pada malam ni, silakan saya tak ada halangan di situ. So ramai je followers hartanah anda ni merupakan ejen hartanah, dan kata apa, saya pastilah bagi anda yang nak berurusan yang nak dapatkan deal yang terbaik tu, tak rugi sebenarnya kalau anda buat baik berkawan dengan ejen hartanah ni sebab mereka ni dah berada lama di pasaran dan dah tahu dah mana-mana rumah yang below market value yang mana owner-owner yang terdesak nak jual cepat. So opportunity macam ni lah yang sepatutnya anda grab, peluang macam ni lah yang sepatutnya anda ambil lah untuk beli rumah pertama anda. So ingat pesanan saya tadi, beli rumah ikut keperluan, bukan ikut kemahuan, bukan ikut nafsu. Dan kalau boleh kecilkan hutang yang ada, tak perlu nak tambah hutang yang ada. Hidup secara sederhana, berbelanja secara berhemah, tak payah nak tambah-tambah lagi beban kat dalam diri masing-masing tu. Kalau masih yang masih belum confirm kerja, yang belum belum ada orang kata nampak lagi future dengan company yang ada sekarang ni, so nasihat saya berhati-hatilah. So kalau mungkin takut nak beli rumah disebabkan kedudukan anda tu masih belum confirm lagi kerja tu, tak apa, tunggu sekejap. Tunggu sekejap, tengok keadaan ekonomi ni macam mana. Dan saya syorkan anda belajar lah. Banyak sifu-sifu hartanah yang anda boleh follow. Anda boleh google aja. Teknik-teknik yang dah dikongsikan dalam bidang hartanah ni, macam mana nak jana pendapatan tu macam-macam. Ada yang tak perlukan modal pun ada. So mungkin anda perlu selidik dan anda perlu kaji lah mana satu yang bersesuaian dengan anda punya bajet, anda punya profil kewangan. So perkara-perkara macam tu sebenarnya yang boleh membantu anda untuk anda jana pendapatan tambahan. Okay. Alright, so tuan Cik Zul dah start promote dah. Jemput add saya dalam group listing. Okay. So siapa nak contact Cik Zul boleh contact dia, salah seorang ejen hartanah yang saya kenal. Right. So itu sajalah perkongsian saya pada malam ni. InsyaAllah dalam minggu-minggu akan datang kita akan berjumpa lagi. Saya mendoakan kesejahteraan anda, saya mendoakan kebahagiaan anda, kesihatan anda. So masing-masing jagalah kesihatan baik-baik. So elakkan daripada berjumpa dengan orang yang berpenyakit. Nampak kalau misalnya kata kita ada penyakit, kita rasa diri kita ni tak sihat, teruslah pergi hospital, buatlah checking tu segera. Dan elakkanlah kita berjumpa daripada orang lain. Dan bagi yang sihat-sihat ni pula ni, jagalah kesihatan baik-baik. Pakailah mask dan sebagainya. Dan yalah, benda ni pun dah jadi pandemik kan, COVID-19 ni. Tapi itulah, kadang-kadang bila kita fikir balik, kenapa Tuhan jadikan perkara-perkara macam ni, sebenarnya banyak hikmahnya di situ. So kita tak payah nak mempersoalkan kenapa Tuhan jadikan benda tu jadi macam tu. Cuma kita kena fikirkan apa hikmah yang ada di sebaliknya. Okay, insyaAllah kita jumpa lagi di lain masa. Salam sayang daripada saya. Selamat malam semua. Sebelum tidur tu jangan lupa, siapa yang belum solat isyak tu, solat isyak dulu. Kalau siapa yang dah berniat nak bangun tahajud malam ni tu, alhamdulillah. Saya doakan anda terjaga dan anda boleh bangun bertahajud pada malam nanti, insyaAllah. Right, kita jumpa lagi di lain masa. Assalamualaikum. Bye-bye.